Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel YouTube saya, Ashraf Almi. Sebelum kita pergi lebih lanjut, jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan butang lonceng untuk mendapatkan notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada anda semua ke kelas PDPR online kita pada hari ini. Subjek Sains tahun 4, tajuk yang seterusnya adalah unit 3, Haiwan. Adik-adik boleh buka buku teks muka surat 53. Okey, tajuk haiwan. Kita lihat dulu gambar yang ditunjukkan pada buku teks adik-adik. Kita dapati pada gambar ini terdapat pelbagai jenis haiwan, sama ada yang berada di darat, berada di air, dan juga haiwan yang boleh hidup di darat dan di air. Di sekeliling kita ada pelbagai jenis haiwan. Kesemua haiwan ini untuk hidup, haiwan ini perlu bernafas. Tak kiralah sama ada haiwan ini hidup di darat, hidup di air, atau hidup di darat dan di air. Adakah semua haiwan dalam gambar ini bernafas dengan cara yang sama? Jelaskan. Kita rasa haiwan ini boleh bernafas dengan cara yang sama ataupun tidak? Setiap haiwan mempunyai cara bernafas yang tersendiri supaya bersesuaian dengan habitat haiwan itu hidup. Kita pergi kepada muka surat yang seterusnya. Kita akan mengenali organ pernafasan haiwan. Organ pernafasan haiwan boleh terbahagi kepada 4 jenis. Jenis organ pernafasan haiwan yang pertama adalah peparu. Kebiasaannya, haiwan yang tinggal di darat bernafas dengan menggunakan peparu. Sebagai contoh seperti lembu, ayam, kambing, burung dan sebagainya. Jadi haiwan ini bernafas dengan menggunakan peparu. Contoh peparu kita boleh tengok pada peparu lembu ini. Ini dinamakan peparu. Boleh? Ini peparu lembu. Manakala ini pula adalah peparu ayam. Kebiasaannya haiwan yang hidup di darat bernafas dengan menggunakan peparu. Kita pergi kepada organ pernafasan haiwan yang kedua, iaitu spirakel. Haiwan seperti serangga bernafas dengan menggunakan spirakel. Contohnya seperti belalang. Apa itu spirakel? Spirakel ini adalah liang-liang pernafasan yang terdapat di dalam kutikel serangga. Kutikel serangga ni adalah bahagian kulit luar serangga tersebut. Nanti kita tengok pada gambar belalang ini. Pada badan belalang ini kita nampak ada lubang-lubang di bahagian kutikel serangga ini. Jadi lubang-lubang itu adalah spirakel, yang mana itu adalah liang-liang pernafasan yang membolehkan serangga ini bernafas melalui liang-liang ini. Okey, kita pergi kepada yang ketiga adalah insang. Kebiasaannya, haiwan yang tinggal di air bernafas dengan menggunakan insang. Contohnya seperti ikan. Kemudian ada insang ketam. Okey, adik-adik boleh lihat di dalam buku teks adik-adik. Jadi insang ni kebiasaannya adalah organ pernafasan untuk haiwan yang hidup di air, seperti ikan, ketam, udang, sotong dan sebagainya. Organ pernafasan haiwan yang keempat adalah kulit lembap. Haiwan seperti cacing bernafas melalui kulit lembap. Jadi kita lihat kepada gambar cacing ini, kita lihat kulit cacing ini adalah lembap. Kenapa kulit cacing ini lembap? Untuk membolehkan cacing ini bernafas melalui kulit lembapnya. Jadi soalan cikgu, cuba adik-adik fikir,
apa yang akan berlaku kepada cacing sekiranya badan cacing itu kulit dia kering? Apa akan berlaku? Apa akan berlaku? Agak-agak cacing itu boleh bernafas ataupun tidak. Jadi adik-adik cuba fikir ya. Okey, kita pergi kepada muka surat yang seterusnya. Aktiviti Ria. Kenali organ pernafasan ikan. Alat dan bahan. Pertama yang kita perlukan adalah ikan. Kedua, dulang spesimen, sarung tangan, forceps, kanta tangan, kertas A4 dan pen penanda. Jadi aktiviti ini senang sahaja kalau nak buat. Langkah pertama, letakkan ikan segar di atas dulang spesimen. Langkah kedua, buka bahagian penutup insang dengan menggunakan forceps. Forceps ni macam penyepit itulah. Ketiga, perhatikan insang ikan dengan menggunakan kanta tangan. Keempat, lakarkan insang pada kertas A4, kemudian labelkan. Jadi aktiviti ni kita nak tengok organ pernafasan ikan. Bagaimana rupa bentuk insang ikan tu. Bila kita dapat tengok insang ikan, adik-adik boleh cuba lakarkan gambar yang menunjukkan insang ikan. Tengok gambar yang keempat ni, contoh lakaran yang dibuat oleh murid dalam gambar ni. Boleh? Soalan dia, selain ikan, apakah haiwan yang juga bernafas dengan menggunakan insang? Apa dia? Seperti yang cikgu sebutkan pada awal tadi, kan? Seperti ketam, udang, sotong dan sebagainya.